Salam Malaysia Madani, saya Hikmah Juni. Tekun Nasional meluluskan pembiayaan RM922.6 juta setakat Oktober lalu. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional meluluskan pembiayaan berjumlah RM922.6 juta kepada 42,383 usahawan sehingga 31 Oktober lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Ewan Benedict berkata, daripada jumlah itu, sebanyak RM467.2 juta adalah pembiayaan kali pertama kepada seramai 26,481 usahawan. Secara kumulatif, jumlah keseluruhan pembiayaan Tekun Nasional sejak penubuhannya pada 1998 adalah RM8.98 bilion. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi melalui Tekun Nasional berperanan membantu usahawan mikro dengan menyediakan modal perniagaan melalui pembiayaan mudah. Secara kumulatifnya, jumlah pembiayaan Tekun Nasional sejak penubuhan pada tahun 1998 adalah berjumlah RM8.98 bilion. Bagi tahun 2023, iaitu sehingga 31 Oktober 2023, sebanyak RM922.6 juta atau 42,383 pembiayaan telah diluluskan daripada jumlah tersebut, iaitu sebanyak RM467.2 juta adalah pembiayaan pertama kali kepada seramai 26,481 usahawan. Beliau berkata demikian dalam sesi pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat pada Khamis. Ewan menjawab pertanyaan Suhaizan Kayat Pulai yang bertanya apakah usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Tekun untuk mencapai lebih ramai usahawan baru yang ingin menceburi bidang perniagaan terutama IKS. Ewan berkata dalam usaha meningkatkan bilangan usahawan menceburi bidang perniagaan, Tekun telah melaksanakan skim-skim pembiayaan baru. Skim-skim itu ialah skim pembiayaan online Tekun, SPOT, skim pembiayaan usahawan tamu, SPUT, skim pembiayaan usahawan kerap dan program Tekun Mobilepreneur. Beliau berkata, setakat ini seramai 779 usahawan menerima pembiayaan melalui SPOT berjumlah RM5.9 juta. Dalam usaha meningkatkan bilangan usahawan menceburi bidang perniagaan, Tekun telah melaksanakan skim-skim pembiayaan baru bagi tahun 2023 seperti berikut. Pertama, skim pembiayaan online Tekun kepada 779 orang usahawan melibatkan pembiayaan berjumlah RM5.9 juta. Kedua, skim pembiayaan usahawan tamu kepada 581 orang usahawan melibatkan pembiayaan berjumlah RM2.6 juta. Ketiga, skim pembiayaan usahawan kerap kepada 11 orang usahawan melibatkan pembiayaan berjumlah RM296,000 dan yang keempat, program Tekun Mobilepreneur kepada 731 usahawan melibatkan pembiayaan berjumlah RM6 juta. Ewan berkata, bagi mengelakkan lebih ramai usahawan mendapat pembiayaan daripada Tekun, agensi itu telah melaksanakan pelbagai hebahan. Selain itu, Tekun Nasional juga telah menyertai pameran dan program usahawan yang diadakan oleh kementerian dan agensi di bawah kementerian seperti Showcase Satu Daerah Satu Industri dan Minggu PMKS bagi memberi penjelasan secara langsung mengenai skim-skim pembiayaan Tekun, dan selain itu kita bawa juga usahawan-usahawan Tekun untuk berjualan. Tekun juga mempromosikan skim-skim pembiayaan melalui laman sesawang, saluran televisyen dan radio kerajaan, radio-radio negeri dan media sosial rasmi Tekun. Suhaizan turut bertanya, adakah kementerian bercadang melaksanakan program start-up usahawan Tekun bagi menyediakan modal kepada usahawan baru ini memulakan perniagaan? Ewan berkata, Tekun Nasional telah menawarkan skim pembiayaan Tekun Niaga yang menyediakan kemudahan modal kecil perniagaan dengan nilai pembiayaan di antara RM1,000 hingga RM100,000 kepada semua usahawan mikro termasuk kepada bakal usahawan. Tekun Nasional telah menawarkan skim pembiayaan Tekun Niaga yang menyediakan kemudahan modal
kecil perniagaan dengan nilai pembiayaan di antara RM1.000 hingga RM100.000 kepada semua usahawan mikro, termasuk kepada usahawan pemula ataupun usahawan startup. Bagi tahun 2024, skim pembiayaan Tekun Nasional menerima peruntukan RM330 juta yang diumumkan dalam Belanjawan 2024 yang turut merangkumi skim pembiayaan Tekun Niaga. Tekun Nasional membantu lebih ramai usahawan baharu menerusi kutipan balik pinjaman. Kutipan balik pinjaman daripada usahawan Tekun Nasional membolehkan agensi itu membantu lebih ramai usahawan baru. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato' Iwan Benedict berkata, sehingga 31 Oktober tahun ini saja, Tekun Nasional telah meluluskan pembiayaan sebanyak RM922.6 juta kepada 42,383 usahawan. Ini dapat dicapai meskipun agensi itu diperuntukkan sejumlah RM430 juta iaitu RM330 juta dalam Belanjawan 2023 dan RM100 juta dalam program Mikro Madani bagi tahun 2023. Katanya, Tekun Nasional berjaya memberikan pembiayaan sehingga RM922 juta antaranya menerusi hasil kutipan semula daripada usahawan yang membuat pinjaman daripada Tekun. Untuk makluman, Tekun berupaya memberi pembiayaan ini kerana pertama, Tekun mendapat grant melalui inisiatif belanjawan. Keduanya, Tekun juga mengutip semula pinjaman yang akan kita gunakan untuk dipusingkan sebagai modal kepada usahawan-usahawan baru. Iwan berkata demikian pada sesi pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat pada Khamis. Ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Masjid Tanah, Mas Ermiyati Samsudin, Iwan berkata Tekun Nasional berjaya memberikan pendidikan dan mengingatkan para peminjam untuk membayar balik pembiayaan mereka mengikut jadual yang ditetapkan. Dan ini seterusnya membuka peluang kepada usahawan-usahawan baru untuk membuat pinjaman. Tahun ini saja seperti saya nyatakan tadi, pembiayaan yang kita salurkan itu RM922.6 juta. Setakat 31 Oktober. Sedangkan peruntukan yang disediakan dalam Belanjawan 2023 itu RM330 juta dan ditambah di bawah program Mikro Madani RM100 juta, RM430 juta. Jadi di mana datangnya pembiayaan yang telah kita sampaikan ataupun salurkan sehingga jumlahnya mencecah RM922 juta. Itu datangnya daripada kutipan semula. Ini berarti Tekun Nasional telah berjaya membuat pendidikan dan mengingatkan kepada peminjam untuk membayar mengikut jadual supaya mereka membuka peluang kepada usahawan-usahawan baru. Ini telah dilaksanakan oleh Tekun dan kejayaannya pada saya begitu banyak rakyat kita, usahawan yang datang kepada Tekun untuk mendapat pembiayaan dan Tekun mampu beri kerana berjaya mengutip semula. Sementara itu, menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Pulai, Suhaizan Kayat, yang bertanya sejauh mana kejayaan skim pembiayaan orang kurang upaya OKU, Iwan berkata ia mencapai matlamat berdasarkan kunjungannya ke premis-premis usahawan OKU. Saya amat yakin, melalui kunjungan saya kepada beberapa usahawan OKU yang menerima pembiayaan daripada Tekun, mereka boleh berjaya. Dan pada saya, kejayaan mereka itu sepatutnya menjadi inspirasi kepada komuniti OKU yang lain untuk datang kepada Tekun mendapatkan perkhidmatan dan pembiayaan yang diperlukan. Iwan berkata, Tekun Nasional juga telah mempermudahkan proses permohonan selepas pandemik COVID-19 bagi menggalakkan lebih ramai usahawan mendapat manfaat daripada skim pembiayaan yang disediakan. Program hebahan mengenai skim pembiayaan Tekun Nasional turut diperhebatkan agar maklumat ini sampai kepada semua lapisan masyarakat termasuk masyarakat India dan orang asli. Itu sebabnya kita telah membuat hibahan dan promosi skim-skim pembiayaan Tekun melalui penyertaan kita dalam showcase dan pameran kementerian dan agensi-agensi kerajaan. Itu yang pertama. Kita juga ke radio-radio dan televisyen milik kerajaan, radio-radio negeri, termasuk juga bagi saluran Minal FM bagi masyarakat India kerana kita ada skim untuk masyarakat India. Saluran Asyik FM untuk orang asli kerana kita ada skim pembiayaan untuk orang asli dan juga media sosial rasmi Tekun. Semua ini
kita adakan dengan niat untuk mahu supaya peminjam ini, usahawan baru, usahawan sedia ada datang kepada kita. Tetapi kalau usahawan ini memilih sebaliknya, yang itu sudah berada di luar kawalan kita. Untuk makluman juga kita telah permudahkan proses permohonan tekun yang diadakan selepas pandemik COVID-19 misalnya. SME Corp membimbing 48 PMKS berpotensi untuk menerokai pasaran ekspor. Sebanyak 48 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS bertaraf 4 hingga 5 bintang di bawah program penerapan daya saing PMKS bagi peningkatan skor telah dibimbing melalui program rintis pemangkin PMKS skor 5 bintang. Program ini dilaksanakan oleh SME Corp Malaysia, agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, KUSKOP. Program rintis pemangkin PMKS skor 5 bintang bertujuan menggalakkan PMKS menyenaraikan syarikat di Bursa Malaysia dan seterusnya meningkatkan modal dan profil mereka dalam pasaran domestik dan antarabangsa melalui sokongan bersepadu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Ewan Benedict, menyempurnakan majlis penyerahan sijil penghargaan kepada PMKS itu dalam majlis penutupan dan apresiasi program rintis pemangkin PMKS skor 5 bintang. Majlis berlangsung di Dewan Mahkota SME Corp Malaysia di Kuala Lumpur pada Khamis. Ewan berkata, program ini turut membantu PMKS menerokai pasaran ekspor menerusi sesi padanan perniagaan bersama trade linker yang berpengalaman dalam aktiviti ekspor. Selain itu, sebanyak 12 syarikat PMKS juga akan berkembang ke pasaran baru di luar negara melalui perkhidmatan trade linker yang telah disediakan melalui program ini. Saya amat berharap potensi pasaran baru ini dapat direalisasikan kepada pulangan yang menguntungkan perniagaan. Dan sekali lagi saya ucapkan tahniah di atas komitmen semua untuk lebih berdaya maju. Pemilihan peserta dibuat dari kalangan PMKS bertaraf 4 hingga 5 bintang di bawah skor sebagai kesinambungan kepada program tersebut. Skor membolehkan SME Corp Malaysia menilai PMKS secara kuantitatif mengikut kriteria khusus bagi memastikan bantuan diberikan dengan lebih bersasar dan menyeluruh. Sehingga Oktober tahun ini, sebanyak 73,576 PMKS telah dinilai melalui skor. Ewan berkata, kerajaan berhasrat melihat lebih banyak PMKS membuat lonjakan serta mengorak langkah dan seterusnya beralih menjadi syarikat besar iaitu melepasi definisi PMKS. Besar harapan saya untuk melihat lebih banyak syarikat PMKS mengorak langkah dan membuat lonjakan. Seterusnya beralih menjadi syarikat besar dan tidak lagi dikategorikan sebagai PMKS. Seterusnya menjadi penyumbang kepada pencapaian sasaran penanda aras di bawah kerangka ekonomi madani iaitu kedudukan Malaysia antara 30 ekonomi terbesar di dunia dan indeks daya saing global di tangga ke-12 teratas dunia. Sesungguhnya pencapaian sebegini adalah penting untuk meningkatkan skala dan daya saing PMKS selaras dengan Matlamat Dasar Keusahawanan Negara 2030 atau ringkasnya DKN 2030 untuk meningkatkan bilangan usahawan yang berkualiti, berdaya maju, berdaya tahan, berfikiran global dan kompetitif. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini berkata, program rintis pemangkin PMKS skor 5 bintang yang dilaksanakan pada 5 hingga 6 September lalu adalah antara usaha SME Corp memperkukuh PMKS supaya lebih berdaya saing serta mampu dilonjakkan ke pasaran global. Program ini juga merupakan inisiatif bagi membantu PMKS menerokai pasaran ekspor melalui sesi padanan perniagaan bersama trade linker yang berpengalaman dan dalam pengurusan aktiviti ekspor. Bagi penerokaan pasaran, PMKS telah dibedahkan dengan strategi penyenaraian, usaha wajar yakni due diligence, pengenalan kepada tawaran awam permulaan yakni initial public offering atau IPO, serta kisah kejayaan dari kedai kecil
kepada Bursa Malaysia. Turut hadir di majlis ini, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Keusahawanan KUSKOP, Datuk Zamri Saleh dan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Pemantauan KUSKOP, Nor Afifah Abdul Razak. KUSKOP merancang untuk menyediakan lebih banyak bantuan kepada PMKS yang berhasrat menyenaraikan perniagaan mereka di Bursa Malaysia tahun hadapan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP merancang untuk menyediakan lebih banyak bantuan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berminat menyenaraikan perniagaan mereka di Bursa Malaysia tahun hadapan. Menterinya Datuk Iwan Benedik berkata langkah itu akan meringankan beban PMKS yang berdaftar dengan SME Corp untuk menyenaraikan perniagaan mereka, terutama dari segi kos melibatkan pembayaran yuran penyenaraian. Penyenaraian di bursa ini melibatkan satu iuran dan kita telah meneliti dan mempertimbangkan dan mempunyai perancangan untuk membantu syarikat-syarikat PMKS yang berhasrat untuk ataupun telah bersedia untuk disenaraikan. Dengan syarat ianya harus melalui program yang telah diadakan oleh SME Corp. Mereka mendapat skor 5 bintang misalnya dalam memenuhi syarat SME Corp yang membolehkan kita membantu mereka. Yang ini nanti kita akan maklumkan lagi pada tahun depan sebab kita merancang untuk melaksanakan program bantuan tersebut pada tahun hadapan. Ini rancangan kita lah. Beliau berkata demikian kepada media selepas menutup majlis apresiasi program rintis pemangkin PMKS skor 5 bintang anjuran SME Corp di Kuala Lumpur pada Khamis. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan sijil penghargaan kepada 48 PMKS yang menyertai program tersebut dengan 3 daripadanya berjaya mendapatkan penarafan 5 bintang. Ketika berucap pada majlis itu, Iwan turut berbangga apabila 21 daripada 48 PMKS terbabit sedang merancang untuk menyenaraikan perniagaan masing-masing di Bursa Malaysia dengan 10 daripadanya akan melakukannya dalam masa terdekat. Sebanyak 21 syarikat PMKS telah mula merancang untuk penyenaraian di Bursa Malaysia, di mana 10 PMKS akan melaksanakan penyenaraian tersebut dalam masa terdekat. Manakala 11 lagi syarikat dijangkakan berbuat demikian dalam jangka masa 5 hingga 10 tahun akan datang. Iwan berharap lebih banyak PMKS akan memulakan langkah tersebut. Saya berharap PMKS yang hadir dan yang berada di luar dewan ini dapat merebut kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh kerajaan dalam belanjawan 2024 untuk menjanah pendapatan, mengukuhkan kembali perniagaan dan seterusnya membantu pertumbuhan ekonomi negara kita. Saya juga berharap agar lebih banyak PMKS dapat memulahkan langkah sebagai syarikat tersenarai awam di Bursa Malaysia. Sekian Nabalu News Bulletin hari ini, saya Hikmah Juni.